Hai guys, hari ni kita nak sembang pasal tools apa yang patut anda beli kalau nak start repair kereta dekat rumah dan jenama yang baloi untuk dibeli. Untuk mantapkan lagi video ni, saya dijemput ke showroom John Sway dekat Subang SS13. Kita buka dulu cerita pasal tools box. Barang ni penting tau sebab kita akan simpan kita punya tools dalam keadaan selamat dan kemas. Tapi kalau anda baru start nak repair kereta, anda boleh starting dulu pakai set yang kecil macam ni atau set yang macam ni. Bila anda dah mula serius nak start repair kereta, mungkin anda boleh consider untuk pindah ke box besar macam ni. Of course lah, dia punya harga lebih mahal. Tapi ingat, barang ni sebagai investment. Kita nak beli one time off, kita nak pakai lama, kita nak tools simpan dalam keadaan selamat, kemas, organize, kualiti cantik, dan tools tu mestilah in complete set. Box ni pun anda boleh tolak pergi dekat kereta anda. Memang senang urusan sebab sekali je kita angkut, tak perlu jalan jauh-jauh. Bila tools dah complete, mestilah kita nak simpan dia dalam keadaan yang selamat kan. Jadi dia bagi sekali dengan kunci. Kalau anda lock, dia akan lock secara serentak ke semua 7 drawer. Dan sama jugalah kalau anda unlock baru boleh buka. Kadang-kadang bukan kita kedekut tau, tapi kalau orang pinjam confirm mesti ada hilang punyalah. So untuk future macam ni memang peace of mind. Kita tengok dulu tray yang pertama. Dekat sini banyak section kosong tau. Kalau kita fikir-fikirkan, mungkin yang paling sesuai kita boleh simpan bolt ataupun apa-apa saja skru dan anda boleh organize sendiri tau dia punya keluasan dia. Kalau anda nak simpan deep impact socket pun tak ada masalah. Dia dah bagikan siap-siap section, jadi anda tak akan tertukar dengan apa-apa barang. Untuk tray yang kedua ni, kita ada 3 jenis size socket set. Untuk socket set yang jenis metrik, saya recommend kita cari dulu standard size, iaitu half inch, dan cari yang 6 point macam ni. Kalau boleh, jangan beli lagi yang 12 point sebab 6 point ni does the job very good untuk elakkan kepala bolt ataupun kepala nut tu jadi rounded, jadi rosak. Dan lagi satu, anda juga perlukan deep socket yang jenis macam ni sebab kita akan pakai kedua-dua saiz macam ni ikut dua situasi yang berbeza. Lagi satu yang saya suka pasal John Sway ni, dia punya cutting dan dia punya finishing dia memang cantik. Dan kalau tangan anda basah, terkena minyak atau sebagainya kan, dekat keliling dia tu ada groove. Kalau anda nak pusing-pusing pakai jari pun dia tak akan terlepas. Soket metrik yang biasa kita pakai untuk fix kereta ASEAN, kita perlukan saiz 10 sampailah ke saiz 32. Biasa saiz 30 dengan 32 ni kita pakai untuk buka nut drive shaft. Dekat sini dia bagi sekali dengan dua jenis saiz extension bar, 10 inci dan 5 inci berserta dengan universal joint. Untuk yang universal joint macam ni, dia sangat membantu kita especially kalau kita nak capai bolt yang sukar nak dapat. So kiranya joint macam ni dia jadi macam perantaraan orang tengah lah kan. Okay, next come to the ratchet. Yang ratchet ni dia punya pemegang dia datang dengan rubber, jadi tak terlalu sejuk dan tak terlalu panas sangat kalau kita pegang. Memang best, memang kena dengan jiwa. Kalau saya pegang pun boleh rasa dia tumpat dan tak terlalu berat sangat. Lagi satu, dia datang dengan 72 GB. Memang kena dengan jiwa pakai. Bila half inch dah complete, kalau anda nak lagi advance, dia bagi lagi dua size iaitu 1/4 dan datang dengan complete set. Complete set dekat sini dan of course lah kecil kan. Dekat sini dia bagi size starting daripada 4mm, lepas tu naik sampai 13mm, ada mata tambak, ada mata tolak dan macam-macam jenis extension, ada deep socket. Dan biasanya ratchet yang kecil ni kita pakai untuk selit pada kawasan yang sempit. Lepas tu dekat sini kita ada Torx key set dan Hex key set. Susah betul nak sebut dia. Biasanya dua set macam ni kita banyak pakai dekat kereta Continental dan jarang sangatlah kalau kereta ASEAN nak pakai dua set macam ni. So ini adalah review pada second tray. Sekarang kita tengok tray yang ketiga. Dekat sini dia bagi regular range, lepas tu 45 degrees offset. Dekat sini kita ada spana yang jenis nganga, yang jenis biasa macam ni. Lepas tu dekat dia punya penghujung dia datang dengan box 12 point Sekarang baru saya recommend pakai 12 point sebab kadang-kadang spana tu kita selit pada kawasan yang sempit kan. Jadi kita nak dapatkan critical angle tu memang kita kena pakai 12 point yang jenis macam ni. Dan okey lah, kita cari yang standard size, tak panjang dan tak terlalu pendek sangat. Dan yang ni adalah 45 degrees offset. Dia sama juga function macam regular range. Size memang komplit. Dekat sini kita ada size 6, 7, 8, 9 sampailah size 24.
Sama juga untuk 45 degrees offset range sampai saiz 24 dan specialty range Hesky satu set. Ini adalah tray yang ketiga. Sekarang kita tengok tray yang keempat. Kita ada satu set screwdriver. Kalau anda nak mata tambah, semua sini. Kalau anda nak mata tolak, semua dekat sini. Yang sini pun sama juga, cuma beza dia, yang ni dia lebih heavy duty. Sebab dekat belakang dia ni anda boleh ketuk dengan tukul lah. Memang heavy duty dan saya kalau angkat dia pun memang agak berat. Sini adalah satu set plier. Saya tak perlu explain pada bahagian ni. Dan yang ni adalah favorite tool saya. Okey, sekarang kita tengok tray yang kelima. Sini kita ada vice grip, kita ada spana hidup. And then sini kita ada satu set plier. Yang plier macam ni saya dah pernah tunjuk pada anda macam mana dan dekat mana nak pakai. Especially kita nak adjust pada timing bearing. Alright, sini kita ada chisel set. Sini pun sama jugalah, saya just go through saja sebab dia just hammer. Anda pun tahu macam mana nak pakai. Drawer yang keenam, dekat sini anda boleh simpan macam-macam. Sebab dia luas, dia besar dan dia agak dalam juga. Yang ni adalah drawer yang ketujuh. Yang ni anda boleh simpan contohnya power tool, coil spring compressor, torque wrench dan sebagainya. Apa yang anda nak simpan, anda simpan je dekat sini. Totalnya ada 7 drawer. Next, saya nak bawa anda pergi ke professional torque wrench and ratchet handle series. Sebenarnya dia dah ada dah dekat dalam drawer yang kita review tadi tu. Cuma dia ada banyak size mengikut kesesuaian anda. Cuma saya nak highlight satu yang saya jumpa dekat sini. Ini dia. Dia pun sama juga ratchet biasa. Cuma yang saya suka sebab dia punya kepala dia boleh goyang. Kalau kita tengah ratchet pada bahagian engine bay kan, kita senang nak stick to the bolt ataupun stick to the nut supaya kita boleh senang nak capai. Okay, next. Saya ada highlight dekat sini lagi iaitu torque wrench. Kalau anda buat kerja melibatkan top overhaul, anda kena ikat cylinder head, anda kena ikat main bearing, anda kena ikat cone rod bearing. Memang wajib anda kena pakai torque wrench supaya anda ikat tu dalam keadaan yang ikut spesifikasi. Tak terlalu longgar ataupun tak terlalu ketat. So anda banyak size dekat sini, berapa newton meter torque yang anda perlukan mengikut kesesuaian. Dari kecil sampailah ke besar. Professional wrench series dekat sini pun sama jugalah. Saya pun susah nak cakap juga sebab anda boleh beli asing-asing kan. Cuma yang extra long wrench tu, yang tu memang best dan sangat membantu. Dekat sini pun saya ada jumpa yang very cool product. Ini dia flexible ratchet combination wrench. Okey, yang dekat sini anda sebenarnya kan anda tak perlu pun pakai full set macam ni. Mungkin anda perlukan dalam 3 atau 4 batang. Saiz 8 sampai saiz 14 is the best. Kepala dia ni dia boleh goyang-goyang tau. Jadi sama juga dia boleh stick to the kawasan yang kritikal. Lepas tu kalau anda ratchet tu kan anda kurang pakai tenaga. Sebab dia senang kan. Lepas tu dia ringan. Ni kalau ada duit memang berbaloi lah kalau beli. Okay, next section kita akan pergi ke professional plier series. Untuk yang plier ni saya nak describe banyak pun tak tahulah macam mana kan. Sebab semua orang tahu pakai, ada muncung tirus, ada yang jenis cutter plier. Dan yang ni saya dah explain pada anda. Semuanya yang dekat sini dia dah duduk dekat dalam tools box. Cuma bezanya anda boleh beli asing dekat sini. Macam ada vice grip, ada yang special sikit. Yang makin ke bawah tu makin kecil lah. Ni. Okay, yang ni adalah pada bahagian plier sahaja. Next kita pergi ke professional screwdriver series. Dekat atas ni memang macam high end sikit. Macam ada insulator, macam ada protection dia kan. Tengok color merah menyala. Tebal pun tebal, pemegang dia pun sedap. Yang ni pun sama jugalah. Yang ni yang duduk dekat dalam tools box tadi tu. Yang ni screwdriver yang jenis box. Anda boleh ambil lah saiz kecil ke saiz besar ke. Sini ada macam-macam pilihan yang anda boleh pilih. Anda nak set yang kecil macam ni pun boleh. Complete set. Next kita akan pergi ke professional socket series. Okay, untuk professional socket series ni dekat sini apa yang saya nak highlightkan Tengok jap. Ni dia. Okey, yang ni dia jenis macam untuk heavy duty tau. Dia kalau anda nak tembak pakai gun, memang anda kena pakai yang macam ni sebab dia punya wall dia memang tebal. Saya recommend cari saiz 17, 19 dan 21 sebab biasa kita akan buka nut tayar dan sebagainya lah. Kalau pakai chrome tu boleh pecah. Okey, lepas tu sini ini favorite tools dan semua orang patut beli satu iaitu breaker bar. Kalau anda perlukan kekuatan, dapat pula bolt yang susah nak keluar, memang perlukan breaker bar. Yang ni tak silap saya saiz 21 inci. Cari yang half inch memang dah terbaik dah. Very good quality one.
Breaker bar dah sudah. Next section kita akan tengok Professional Hexkey Hammer and Punch series. Okey, ni kita ada Hexkey Allen key, orang panggil Allen key, senang faham kan. Dekat sini kita ada Star key. Apa yang saya boleh highlight sini? Ada Punch series, so tak rosakkan screwdrivers. Kita ada chisel set, ada hammer, macam-macam jenis kepala dia dekat sini. Ada besar, ada bulat, ada lonjong, macam-macam lah. Automotive tool series. Kat sini kita ada kira macam special tool lah kat sini. Ada bearing puller. Dekat sini kita ada bearing puller, so tak payah ketuk. Sini kita ada oxygen sensor, nak pakai soket ataupun nak pakai yang macam ni pun okey. Tak silap dia size 22 ni ha. Lepas tu sini kita ada oil filter wrench. Benda ni dah kira basics kan. Ada two ways oil filter wrench, nak buka kiri ke nak buka kanan pun boleh juga. Dekat sini pun sama juga, cuma yang ni dia change plier. Dekat sini kita nak buat top overhaul kan, kita nak grind valve kan. Kita pakai yang ni lah, kita suction dia punya kepala valve tu, kita grind valve bagi dia rata balik. Sini pun sama oil filter, tapi dia macam-macam type lah. Pakai plier boleh, pakai jenis bulat macam ni pun boleh. Mengikut kesesuaian anda lah kan. Bawah sini apalah, kira macam adalah dia punya tools dia untuk isi angin ke apa ke. Okey, yang ni special tool series. Apa ni? Yang ni okey. Yang ni yang kita dah review tu ha. Yang ni pun sama oil filter wrench. Ada magnetic, apa benda ni semua ada suction, ada plastic door trim punya, tak nak rosakkan dia, ada multimeter, ada suction, ada jumper cable. Sini general tool series. Okey, dekat sini je okay, macam doktor lah, kita nak tahu kan masalah bunyi tu datang dari mana. So kita kena pakai tu kat telinga. Bukan doktor je pakai, mekanik pun pakai juga. Yang ni kita ada degrees punya untuk torque wrench tu ha. So kita ada timing light dekat sini, kita nak tengok kedudukan timing bell. Dekat sini professional air impact wrench. Dekat sini anda just perlukan yang biasa je. Anda nak stubby boleh, anda nak besar boleh kan. Kita ada air ratchet, ada right angle. Dia guna memang banyak tempat yang berbeza lah. Dekat sini ada air sander, air gun. Ada nak buat bengkel buka apa ni untuk spray paint pun boleh juga. Ni right angle. Kalau kawasan tempat sempit boleh lah pakai benda macam ni kan. Kalau nak kuat kena pakai yang macam ni. Macam ni pun ada banyak size. Ada half inch, ada yang 3/8, ada yang nak lagi stubby pun ada, nak yang ringan, macam-macam dekat sini mengikut kesesuaian anda. Last punya review, kita ada sini small set. Ada soket, ada ratchet. Yang ni pun sama. Tengoklah kesesuaian yang mana anda suka kan. Ada Toski set. Yang ni ratchet lah, spanner jenis ratchet. Dari saiz kecil sampailah ke saiz besar. Yang ni radiator hose pressure leak tester. Kalau kita ada kebocoran dalam sistem cooling system kan, so kita nak tahu kebocoran tu datang dari mana. So kita boleh masukkan adapter, kita boleh pump angin dekat dalam tu, tengoklah dia bocor dekat mana. Yang ni radiator pressure leak tester.
Okey, bila dah settle semua, sekarang saya nak bawa anda pergi ke dia punya warehouse. Dia pergi gudang dia dekat belakang je. So yang dekat sini saya difahamkan tempat ni untuk after sale service ataupun warranty lah. Kalau spana anda ada rosak ke, ada masalah ke, diorang akan repair dekat sini dan akan hantar balik pada anda lah. Ini dia punya tempat dia. Lepas tu dekat sini kita ada ready stock kalau anda nak beli ke apa ke. Barang made in Taiwan, quality made in Taiwan. Kalau dapat ni memang shock. Memang boleh tidur dekat dalam drawer ni. Best gila. Ready stock, banyak stok lagi Kalau anda nak beli nanti saya boleh letak link dekat description box dekat bawah. Anda boleh beli dengan mana-mana dealer yang paling dekat dengan kawasan anda tu. Okey, lepas tu rasa kita tengok jap dekat bahagian atas ni apa yang ada. Settle dah review atas ni. Alright, sekarang ni anda dah tahu basic hand tools apa yang patut anda beli, especially kalau nak start repair kereta dekat rumah. Dan kalau bajet tu bukan jadi masalah untuk anda, mungkin anda boleh terus consider ambil yang drawer macam ni. Sebab selain daripada dia punya quality dia yang cantik, barang pun cukup, complete set, anda juga akan dapat drawer yang macam ni kan. Sebab anda boleh simpan lebih banyak barang dalam keadaan yang organized dan yang kemas. Dan pada bahagian atas ni juga anda ada worktop space yang banyak. Kalau anda nak letak apa-apa barang pun terpulanglah pada anda. Memang dia sangat compatible untuk nak gunakan. Memang kalau dapat ni memang best lah. Macam biasa, segala barang yang saya review tu ada link dekat description box dekat bawah.